Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin. Pada hari ini, saya Nur Jalilah sebagai pengerusi e-forum akan menjemput 4 panel iaitu Siti Aisyah, Wan Elina Husna, Ain Afza dan Aimin Nazira bagi mengupas topik aspek dan elemen komunikasi bersandarkan kepada sebuah video iklan sedih Thailand. Jadi saya teruskan dengan panel 1. Mungkin ada babak yang telah anda kaji dari segi aspek dan elemen komunikasi. Silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kerana sudi menjemput saya di dalam perbincangan forum kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Pertama sekali, seperti yang kita sedia maklum, tajuk kita pada hari ini adalah berkait rapat dengan komunikasi. Justeru saya ingin menekankan bahawa komunikasi ini adalah merupakan elemen terpenting dalam sesebuah institusi. Tanpa komunikasi, tiadalah perantaraan yang dapat menghubungkan antara dua pihak. Oleh yang demikian, saya ingin menekankan bahawa komunikasi ini dapat dilakukan dalam pelbagai cara. Antaranya ialah melalui lisan, iaitu komunikasi verbal, melalui bukan lisan, komunikasi bukan verbal dan juga penulisan. Setiap jenis komunikasi ini mempunyai ciri dan kelebihannya tersendiri. Seperti komunikasi verbal, ini lebih berfokus kepada perbendaharaan kata dan ini lebih singkat dan jelas. Manakala untuk komunikasi bukan verbal, ini lebih tertumpu kepada gaya tubuh, bahasa isyarat, ekspresi muka dan juga sebagainya. Dan untuk komunikasi bertulis pula, ini lebih fokus kepada gaya bahasa dan juga fakta. Baiklah, di samping kita bercerita soal komunikasi secara teori, saya ingin mengupas satu video komersial yang berdurasi hampir 5 minit untuk diketengahkan di dalam perbincangan forum kita pada hari ini. Saya telah memilih babak pada minit keempat saat ke-50 yang menunjukkan perbuatan Cikgu Prajak memeluk emaknya sejurus dia berjumpa dengan emaknya. Perbuatan Cikgu Prajak memeluk emaknya ini merupakan salah satu komunikasi bukan verbal. Baiklah, itu saja. Baik. Jadi bagaimana pelukan memberi simbolik kepada erti kasih sayang? Silakan. Okey, untuk menjawab soalan yang diajukan oleh saudari moderator, saya ingin menjelaskan bahawa perbuatan memeluk itu merupakan satu simbol atau tanda kasih dan sayang yang ditonjolkan oleh seorang anak kepada emaknya. Jadi melalui perbuatan inilah perasaan atau luahan dapat terungkap tanpa lisan. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya ingin saya buka ruang kepada panel 2. Mungkin sedikit sebanyak ingin berkongsi idea anda berdasarkan babak yang telah anda pilih dalam video tersebut. Silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator di atas peluang ini. Baiklah, berdasarkan video yang telah kita rujuk, saya akan membincangkan babak di mana ibu bapa para pelajar saling berkomunikasi di antara mereka berkenaan tindakan Cikgu Prajak yang membawa ibunya ke tempat kerja. Dapat diperhatikan melalui babak tersebut bahawa hanya 2 individu terlibat dalam setiap perbualan. Menjelaskan komunikasi ini sebagai komunikasi interpersonal. Diperhatikan juga bahawa mereka saling bermaklum balas yang selari dengan model komunikasi interaksional. Antara perkara penting yang ada pada komunikasi tersebut adalah meringkas kerana pendengar mampu memahami buah fikiran utama yang disampaikan pengirim, seterusnya membolehkan mereka untuk memberi maklum balas. Jelas juga bahawa mereka menggunakan komunikasi verbal iaitu lisan dengan elemen yang dapat diperhati termasuk kelajuan di mana percakapan tidak terlalu laju atau lambat agar pendengar dapat menghadam maklumat dengan lebih baik. Juga didapati adalah elemen intonasi yang menekankan perasaan dan emosi pengirim berkenaan topik yang dibincangkan. Komunikasi bukan verbal pula dapat diperlihatkan melalui ekspresi wajah para peserta komunikasi dalam perbincangan topik yang jelas mencerminkan rasa hati mereka berkenaan topik perbincangan. Itu saja. Terima kasih. Jadi terdapat satu babak di mana ibu bapa kepada murid tersebut seolah-olah tidak berpuas hati dengan tindakan Cikgu Prajak membawa ibunya ke sekolah. Jadi apakah kepentingan untuk kita mengambil tahu sesuatu dengan lebih mendalam ataupun dengan lebih terperinci sebelum membuat andaian sendiri? Silakan. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Okey.
soalan dia adalah kepentingan menyelidiki sebuah perkara. Okey, pada pendapat saya penting untuk kita menyelidik dan mengambil tahu sekurang-kurangnya maklumat asas berkenaan sesuatu sebelum kita beri sebarang pendapat ataupun bersuara berkenaannya. Komunikasi perlu berkualiti dengan makna maklumat yang kita sampaikan adalah betul dan berdasarkan fakta, bukan sebaliknya dengan maklumat palsu dan andai yang tak berasas. Ini memastikan kita menyampaikan perkara yang benar sahaja dan tidak menyebarkan kabar angin ataupun berita palsu. Tambahan dengan betapa meluasnya komunikasi digunakan pada masa kini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Berbalik kepada moderator. Baik, saya serahkan e-forum kita ini pada panel ketiga. Mungkin akan berkongsi sedikit sebanyak aspek atau elemen komunikasi yang telah anda pilih dalam babak video tersebut. Silakan. Terima kasih kepada moderator kerana telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam forum ini. Seperti mana yang kita sedia maklum, komunikasi amatlah penting dalam kehidupan seharian kerana ianya ialah salah satu proses untuk menjaga idea, menerima pandangan dan mengekspresikan perasaan serta tingkah laku manusia. Suka untuk saya kongsikan dengan ahli panel yang lain serta para penonton. Saya tertarik dengan beberapa babak daripada pautan video yang telah dikongsi, iaitu pada babak cikgu Prajak yang mencari ibunya yang didapati hilang dan pencarian ini turut disertai oleh para pelajarnya. Keadaan ini sememangnya tidak menunjukkan komunikasi dua hala, iaitu komunikasi yang mendapat respon secara langsung. Namun begitu, wujud komunikasi bukan verbal antara cikgu Prajak dan para pelajarnya, iaitu daripada ekspresi wajah cikgu Prajak yang mempamerkan kerisauan, gerak tubuhnya yang berlari-lari dan bergerak pantas, serta intonasi yang digunakan cikgu Prajak untuk memanggil ibunya dengan suara yang begitu lantang. Kesannya, wujud komunikasi yang berkesan antara cikgu Prajak dan para pelajarnya walaupun dalam bentuk bukan verbal. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, ingin saya kongsikan satu gambaran kepada ahli panel dan para penonton sekalian supaya kalian dapat memahami aspek komunikasi bukan verbal dengan lebih jelas, iaitu saya berikan contoh, seandainya seseorang itu berasa kenyang, selain daripada dia mempamerkan riak wajah yang gembira dan riang, seseorang itu juga akan mengusap-ngusap perutnya bagi memberi keyakinan perbuatannya itu kepada penerima mesej bahawa dia sudah kenyang. Saya berbalik kepada moderator. Baik. Jadi dalam babak tersebut jelas menunjukkan cikgu Prajak berjaya mempengaruhi muridnya untuk saling menghormati dan menyayangi ibu bapa. Jadi apakah kepentingan untuk memupuk nilai kasih sayang dalam kalangan kanak-kanak sejak peringkat akar umbi lagi? Silakan. Terima kasih kepada moderator kerana telah mengajukan kepada saya soalan. Berbalik kepada soalan yang dikemukakan, nilai dan sikap kasih sayang amat penting untuk dipupuk dalam kalangan kanak-kanak. Hal ini dikatakan demikian kerana kasih sayang merupakan nilai murni yang terpuji yang akan membentuk generasi akan datang supaya hidup saling menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Keadaan ini akan mewujudkan suasana yang harmoni dan bahagia dalam kehidupan masyarakat. Pepatah Melayu ada menyebut melentur buluh biarlah daripada rebungnya amatlah bersesuaian dengan kepentingan pemupukan nilai kasih sayang sejak daripada kecil lagi. Jadi pada pandangan saya, kasih sayang juga dapat dipupuk melalui komunikasi yang baik dan efektif antara masyarakat. Sekian sahaja daripada saya berbalik kepada moderator. Baik, saya berpindah kepada panel 4. Mungkin ada buah fikiran yang ingin dikongsikan bersama kami tentang aspek atau elemen komunikasi dalam babak yang telah anda kaji. Silakan. Terima kasih saudari pengerusi, ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati kerana sudi menjemput saya dalam program e-forum ini. Berdasarkan iklan sedih Thailand yang menjadi medium untuk kita mengupas mengenai komunikasi, saya tertarik untuk mengulas komunikasi yang berlaku pada babak 1.01 hingga 1.26 minit di mana situasi pengetua dan cikgu Prajak yang berbincang mengenai masalah cikgu Prajak yang membawa ibunya ke sekolah kerana tidak mempunyai penjaga dan menjadi buah mulut ibu bapa pelajar di sekolah berkenaan. Apa yang saya dapat lihat ialah terdapat elemen komunikasi interpersonal yang terdapat dalam babak tersebut, di mana terdapat dua individu yang terlibat dan saling menghasilkan serta menafsirkan maklumat.
Komunikasi interpersonal ini juga bersifat terus iaitu bersemuka tanpa menggunakan sebarang perantaraan atau saluran yang tertentu. Komunikasi ini juga berlaku dalam keadaan yang tidak formal dan juga bersahaja. Komunikasi ini bersesuaian kerana jalinan hubungan interpersonal yang terbina dapat membentuk satu sistem sokongan sosial yang baik, terutamanya dalam situasi untuk menyelesaikan masalah atau salah faham yang terjadi. Sekian saja ulasan saya berkenaan elemen komunikasi pada babak tersebut yang berjaya menarik perhatian saya. Baik, saya bersetuju dengan idea yang diketengahkan di mana saya juga merasakan komunikasi interpersonal dalam babak tersebut adalah komunikasi yang berkesan dan efektif di mana tiada tindakan melulu yang berlaku, sebaliknya mereka berbincang. Jadi apa pendapat anda tentang nasihat, tanggungjawab untuk memberi nasihat ataupun teguran kepada rakan sekerja? Silakan. Terima kasih saudari pengerusi atas soalan yang diajukan kepada saya. Pada pendapat saya, kita sememangnya harus memberikan nasihat terhadap teman sekerja seperti apa yang dilakukan oleh pengetua kepada cikgu perajak bagi menyelesaikan masalah cikgu perajak. Namun begitu, komunikasi yang baik dan berkesan perlu digunakan seperti ekspresi wajah, intonasi yang bersesuaian perlu digunakan semasa kita memberi nasihat kepada teman sekerja. Hal ini bertujuan penerima nasihat itu dapat berlapang hati dan dada menerima nasihat yang disampaikan agar tidak disalahertikan. Oleh itu, saya serahkan semula kepada saudari pengerusi untuk ulasan selanjutnya. Terima kasih. Baik, sebelum saya akhiri forum kita pada hari ini, ingin saya kupaskan sedikit babak yang ada dalam ayat ketiga di mana pengetua menjemput ibu bapa kepada murid-murid di sekolah tersebut untuk hadir ke sekolah bagi menerangkan sebab mengapa cikgu perajak membawa ibunya ke tempat kerja. Model komunikasi ialah interaksional di mana komunikator memberi input dan audiens menerima output, dan jenis komunikasi ialah komunikasi lisan, menekankan aspek intonasi kata di mana jika intonasi kata yang berlainan akan menentukan komunikasi itu berkesan ataupun sebaliknya. Komunikasi bukan verbal juga turut diaplikasikan apabila pengetua menggunakan ekspresi muka bagi menggamit perasaan audiens. Terakhir sekali, dua perkara penting dalam komunikasi telah diaplikasikan iaitu meringkas dan refleksi perasaan apabila audiens memberi tumpuan dan di akhir babak ekspresi wajah mereka berubah menandakan mereka faham dengan mesej yang disampaikan. Jadi ingin saya tunda e-forum kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dan terima kasih diucapkan kepada semua panel. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.